Saya Sabri Yunus. Dalam produksi Buntat ini saya selaku pengarah dan juga penulis skrip dan laku layarnya. Baik, sebelum saya menerima tawaran untuk mengusahakan cerita Buntat ini, saya dah tahu tentang kisah Buntat akan difilmkan ini hampir 3 tahun lepas ya. 3 tahun lepas betul. Lalu akhirnya apabila sampai ke tangan saya, sangat memanjatkanlah. Dan dikendaki selesaikan dalam tempoh yang sangat singkat. Jadi ini semua memberikan bebanan juga kepada saya. Namun bebanan itu menjadikan kita lebih kuat sebenarnya apabila kita ditekankan. Baik, apabila saya terima tawaran ini, saya minta novel asalnya Buntat Mengembara ke Mekah Yahya Awang. Apabila saya membacanya, saya bandingkan antara sinopsis ataupun treatment yang diberikan dengan novelnya sangat berlainan. Di mana treatmentnya itu juga apabila saya baca bukan tak bagus, saya tak berkata begitu, tapi mungkin dia tidak sesuai dengan jiwa saya. Dan apabila saya baca novelnya juga, sepanjang novel juga tidak sesuai dengan jiwa saya. Sebab novel itu lebih pada travelogue, perjalanan si penulis Cik Yahya Awang menuju ke Mekah. Jadi untuk sampai ke Mekah dalam era 60-an, akhir 60-an itu sangat sukar untuk kita buat ya, sebagai sebuah filem sangat sukar. Dengan bajet, dengan apa, kenyataan itu dengan masa yang singkat. Lalu saya memilih untuk mengambil bab pertama saja dari novel asalnya. Dari bab pertama tu dia hanya daripada kampung nak ke kapal saja. Jadi daripada situ saya kena susun balik dengan segala perwatakan dan konflik penceritaan supaya bab pertama 13 muka surat itu menjadikan 2 jam sejam setengah jam dan cerita yang lengkap. Lalu saya kena tambah watak-watak yang sangat ramai, watak-watak yang tidak ada dalam novel. Jadi kalau kita lihat dalam cerita ni, memang semua itu adalah watak-watak ciptaan yang saya wujudkan di bab pertama buku itu. Okey, apabila cerita yang berlatarkan zaman lampau, 60 tahun, 70 tahun yang lalu, 60-an, 40 tahun, 50 tahun lalu ada 50 tahun lalu, tentunya mengalami kesukaran di tempat kita. Kita bukan di Thailand ataupun di Indonesia yang masih banyak lagi lokasinya, bahan-bahan prop dan sebagainya kan sukar juga. Dan masa yang diberikan seperti yang saya katakan sangat singkat untuk saya mengerjakan semua. Jadi tapi kita bergerak dalam hampir masa yang sama, mencari lokasi, menyediakan skrip dan sebagainya, hampir serentak. Jadi mencari orang untuk desain sebagai art director sangat serentak. Ini sebenarnya satu budaya yang tidak patut diamalkan. Tetapi oleh kerana terdesak, kita boleh buat. Tetapi budaya terdesak sebenarnya budaya bagus. Jadi oleh kerana saya nak meletakkan perwatakan Buntat dan juga situasi penceritaan dia itu, saya terpaksa meletakkan diri saya dan juga diri orang-orang persekitaran saya di zaman 60-an itu sendiri. Saya terpaksa ambil cerita ni hanya watak Buntat saja dan saya isikan dengan pengalaman-pengalaman yang saya lalui. Yang saya juga lahir tahun 61, jadi 68 69 itu sekolah darjah 2, 3, 1, 2,
Jadi banyak peristiwa yang masih terlekat lagi sebagai pengalaman saya. Namun begitu, setelah hampir siap skrip Buntat, saya mencari lokasinya di daerah Batu Kurau ini, memandangkan perjalanan dalam cerita ini dia nak ke pelabuhan Pulau Pinang. Jadi saya harus mengambil daerah yang dekat supaya perjalanan dia dalam 1 jam ke 2 jam, 2 jam ke 3 jam dia dah sampai. Saya tak boleh letakkan latarnya di Pantai Timur kerana dia jauh. Sebab saya letak perjalanan remaja Buntat itu tidak terlalu jauh sangat kan untuk dia sampai ke situ. Kalau dari Pantai Timur mungkin perasaan dia lain, berbelah bagi untuk nak pergi kan. Tapi kerana dia di Batu Kurau dengan Penang dia tidak jauh. Jadi keputusan dia buat tu betul, tepat kan. Jadi apabila mencari lokasi di Batu Kurau, saya tertarik dengan dialek Batu Kurau. Dialek Batu Kurau ini satu dialek yang sangat asing kepada setengah orang. Sedangkan orang-orang di daerah yang berdekatan, Parit Buntar dan sebagainya pun tak mampu untuk berdialek seperti orang Batu Kurau. Artinya dia sangat istimewa. Asasnya dialek Patani, Kelantan, Terengganu, Kedah dan juga Perak sendiri. Jadi dalam satu ayat saja mungkin 5 dialek berkumpul. Jadi ini sangat menarik dan saya sangat suka sebenarnya saya pribadi cerita-cerita yang bersifat kedaerahan untuk nak mengangkat budaya kehidupan daerah-daerah tertentu. Jadi saya pernah berbincang dengan seorang kawan, seorang pengarah, cerita-cerita tentang Malaysia yang harus keluar daripada bersifat Kuala Lumpur. Kan, cerita-cerita yang harus keluar daripada bersifat Kuala Lumpur itu sendiri. Jadi kalau Malaysia, walaupun kita buat di Terengganu, kita masih lihat Kuala Lumpur. Jadi saya pernah berbual dengan seorang kawan. Jadi sebenarnya ini peluang untuk saya meletakkan kedaerahan ini di luar mata yang melihatnya sebagai Kuala Lumpur itu sendiri. Tentunya saya dan juga orang lain, pelakon khususnya menghadapi kesukaran sebab dialeknya yang begitu asing. Jadi sebutannya yang sangat berbeza. Saya boleh memahami sebab pengaruh Patani itu saya boleh memahaminya. Tapi mudah saya untuk memahami, nak membawa, nak memberi kefahaman. Tetapi orang yang nak menuturkan usaha. Jadi kita ada beberapa tenaga orang sini, orang Batu Kurau sendiri yang membantu kita dari pengucapan dialek. Cuba memberi pengucapan yang betul. Namun begitu saya juga memantau dari sudut makna dari sudut perasaan yang nak dibawa supaya tidak terkeluar daripada yang sebenarnya. Kita risau juga kadang-kadang dialek itu menutup pengertian sebenar yang kita nak. Itu harus dikawal juga ya. Buntat ini sebenarnya menceritakan tentang seorang remaja yang bernama Buntat. Walaupun dalam novel itu budak umur 10 tahun, tapi saya menambahkan umurnya menjadi antara 15, 16 tahun, memikirkan bahawa kita nak mewujudkan kenakalan pada watak Buntat. Kalau 10 tahun mungkin kenakalannya tidaklah besar seperti mana budak remaja 15 tahun, 16 tahun. Remaja 15 tahun, 16 tahun, dia sudah berfikiran ke remaja dewasa. Dia 16 tapi dia sering terasa diri dia dah macam orang 20 tahun dan sebagainya. Jadi remaja yang begini lebih sesuai untuk kita letakkan kenakalan. Kenakalan lebih luar biasa. Jadi saya meletakkan seorang remaja yang sangat nakal di kampung, yang sebenarnya remaja yang sangat sunyi, yang hidup dengan tok nenek. Jadi kadang-kadang kesunyian dia menjadikan dia terlakar di luar. Selalunya orang pendiam, sunyi kat rumah, dia menjadi sangat nakal di luar.
Satu, yang kedua pula apabila dia dididik oleh nenek dan tok yang hanya ingin melihat dia menjadi orang baik dari sudut amalan ataupun ibadah keagamaan semata-mata, tok dan nenek tidak berpeluang untuk mendedahkan dia kepada hubungan manusia, hanya mengajar dia menjadi orang baik dengan sembahyang, dengan mengaji Quran, tetapi tidak mendedahkan dia tentang hubungan dengan kemanusiaan. Di sini saya melihat dari sudut kalau kita lihat hablum minannas dan hablum minallah, dari sudut itu hablum minallah saja yang ditekankan oleh tidaknya. Jadi selalunya kalau terpinggir salah satu dia akan tak balance kan pula ni kan. Jadi sebab itu buntat dia boleh mengaji, dia boleh semayang, tapi hubungan dengan kemanusiaan dia tak boleh fikir jauh kan. Dia buat apa yang nak buat, dia tak nak buat. Ini isu yang berlaku pada buntat. Baik, daripada sudut bila berlaku situ, buntat menjadi musuh pada ramai orang. Dia hanya berkawan dengan geng-geng yang sama, yang sanggup buat nakal macam dia juga. Tetapi apabila kawan dia yang terasa bila buntat sudah melampau menarik diri, tak nak lagi bersama buntat, dan di sini buntat hanya berkawan dengan seorang yang gila isim. Hanya orang yang isim ni saja yang memahami buntat. Jadi buntat menjadi sangat rapat dengan orang isim ni. Dan buntat sebenarnya mendapat sesuatu atau kita namakan barangkali hidayah dan sebagainya melalui orang isim ni. Bukan datang daripada guru agama, bukan daripada imam dan sebagainya. Dengan hanya berkawan dengan isim ni, dia boleh mengubahkan kehidupan buntat ingin ke Mekah. Tetapi kita harus ingat bahawa buntat ke Mekah bukan untuk naik haji. Buntat tidak tahu pentingnya haji dalam kehidupan dia. Dia tidak tahu, dia tak peduli pun pergi haji. Tetapi nak pergi ke Mekah, waktu itu hanya musim haji saja orang pergi. Dan sebab itulah dia pergi pada musim haji. Buntat hanya ke Mekah kerana semata-mata ingin bertaubat depan Kaabah. Sebab pada pandangan dia, depan Kaabah adalah tempat yang paling baik sekali untuk bertaubat, untuk minta ampun dan sebagainya. Jadi dia pergi ke sana untuk itu saja. Oleh kerana cerita ini bukanlah sebuah filem aksi yang besar, yang kerja-kerja teknikal yang sukar kan, bukan di situ. Jadi cabaran tak datang daripada situ. Cabaran yang besar adalah kita berdepan dengan pelakon-pelakon yang nak membawa dialek ni. Itu satu kesukaran. Kerja-kerja teknikal tak sukar sebab kita ada tenaga-tenaga teknikal yang lain. Yang sukarnya adalah bila kita lupa dengan seorang pelakon yang tak ada siapa boleh bantu dia. Itu menjadi sangat kesukaran. Yang kedua, banyak scene-scene yang memerlukan ramai pelakon-pelakon tambahan dalam satu shot, kan, dalam satu shot ramai. Dan ini sangat sukar. Ini sangat sukar. Bukan pelakon-pelakon utama, tapi macam mana kita nak menyusun pelakon-pelakon pertambahan yang ramai. Dan saya tak pernah berpeluang bekerja dengan ekstra yang ramai. Jadi di sini sangat sukar. Apatah lagi cabaran alam di Taiping. Taiping ini sangat terkenal dengan hujan, ya, kawasan hujan, kalau tak ada hujan. Jadi cabaran kita menghadapi hujan terpaksa bergili-gili berbagi-bagi waktu. Kalau dia pagi, kita petang, kita minta macam itulah. Dan ini juga satu benda yang harus kita hadapi dengan tenang. Kita tidak boleh bermusuh dengan alam. Kita tak mampu nak musuh dengan alam, kan? Jadi kita tenang. Tapi alhamdulillah akhirnya kita dapat selesaikan kerja kita dalam jangka waktu yang kita telah tetapkan, kita rancangkan. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang saya rasa. Sebenarnya tak, sebab saya alhamdulillah bersyukur mempunyai tim yang sangat baik. Bila kita punya tim yang sangat baik, sebahagian daripada masalah kita selesai. Sebahagian masalah kita, tim production team, kita ada technical, dan semuanya tim, dan makeup dan wardrobe kita, ya kan, yang sangat membantu kita. Apatah lagi pelakon-pelakon, alhamdulillah pelakon-pelakon yang kita audition, yang kita pilih untuk pelakon watak utama remaja, kita memilih melalui audition, kan.
Dan saya dapat rasakan bahawa pilihan kita Tuhan bagi betul lah. Tuhan bagi betul saya rasa. Sebab mereka pada saya mampu membawa watak yang sangat baik, sangat meyakinkan, apa nama ni. Dan saya nampak hampir semua pelakon kita suka dengan watak mereka. Itu sangat penting. Sangat penting watak mereka. Dan saya bekerja dengan orang-orang yang sangat saya percaya selama ini. Walaupun dengan produser ini sangat pertama kali, tetapi orang-orang sekeliling saya adalah ramainya orang yang selalu dengan saya dan sangat percaya dengan kemampuan dan bantuan daripada mereka. Asisten director saya yang sangat memahami saya, tim teknikal, DOP saya dan teknikal ni yang sangat memahami cita rasa saya. Macam yang saya kata awal tadi, apabila kita nak buat cerita-cerita era lama, sangat sukar tempat kita kan. Apatah lagi cerita ni tentang kapal haji. Jadi mana kita nak cari kapal haji? Okey. Jadi tentunya kita akan menggunakan CGI. Saya selama ni sangat risau tentang CGI kita. Sangat risau. Kalau banyak sangat dia akan adalah akan nanti nampakkan kelemahan-kelemahan di mana-mana. Tapi dalam cerita ni saya tak rasa ni banyak. Saya rasa CGI kita hanya berkumpul di hujung-hujung cerita. Tidak banyak. Cuma barangkali banyak shot. Tidak banyak scene kena CGI. Okey, ada dua benda. Satu membina objek untuk sebagai CGI. Yang satu lagi CGI juga untuk melenyapkan perkara yang tak sepatutnya ada, image-image yang patut ada dalam gambar, dalam frame kita kan. Ini saya percaya dan yakin dengan kemampuan produser untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab produser kita ni, dia sebelum menjadi produser menerbitkan filem, dia adalah salah satu syarikat CGI yang banyak dah buat filem-filem orang CGI. Dan banyak dah bersama ni pun bekerja dengan CGI. Jadi saya percaya apabila filem dia sendiri, tentunya dia akan buat lebih baik daripada orang lain. Jadi saya tak risau walaupun saya tak pernah terlibat dengan kerja-kerja menggunakan CGI macam ni. Sebab itu banyak hal yang saya tanya dia dan saya serah je. Saya nak sini macam ni, sini menggunakan CGI, tapi saya nak macam ni dia kata kena buatlah. Saya macam saya kata saya tak risau sebab kita tidak CGI sepenuhnya. Dan CGI yang kita gunakan bukan efek-efek kartun dan sebagainya kan. Kita kan apa? Yang CGI kita hanyalah untuk nak menggambarkan sebuah kapal saja. Sebuah kapal saja. Kita tidak ada naga yang keluar daripada kapal dan sebagainya. Ada dua perkara kan. Satu, filem tu kemenangan dalam industri filem kita dilihat daripada dua bentuk kan. Satu, kemenangan apabila dia ditonton ramai kan. Satu kemenangan. Satu lagi, filem itu filem bagus. Tak sepenuhnya tonton. Kan? Jadi untuk itu kita cuba, yang pertama kita milih yang bagus dulu. Kita buat yang bagus dulu, kedua baru harap menonton. Kita tak pergi pada kita buat yang untuk orang tonton. Asal yang ni mesti orang tonton tak. Yang pertama kita milih untuk yang bagus dulu. Dan kerja-kerja untuk orang tonton tu kerja yang kemudian. Jadi tetapi akhirnya juga filem itu harus ditonton. Jadi tidak akan tidak akan sampai ke peringkat kepuasan
pembikin kalau dia buat filem siap dan tak dapat ditonton oleh orang lain. Jadi harapannya adalah supaya dia selesa ditonton dan disukai oleh orang lain. Sama-samalah menonton filem Buntat di Pawaga bila tiba masanya nanti.